Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita doakan kebaikan menjadi milik mereka. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua diberikan kekuatan juga olehnya untuk menempuh ujian kehidupan. Kerana hakikat hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Mulk ayat kedua yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mati dan hidup itu adalah untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalan dia. Allah berfirman dalam surah yang lain, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Akan pasti kami akan uji kamu dengan 5 perkara. Minal khawfi, dengan takut, wal ju'i, dengan lapar, wa naqsim minal amwal, dengan kemiskinan, wal anfus, dengan kematian, wath thamarat, dengan penghasilan yang kurang, wa basyiris sabirin, dan di akhir ujian itu Allah nak tengok siapakah di kalangan manusia yang sabar. Jadi dekat dunia ni ada manusia yang Allah uji dengan peperangan seperti di bumi Palestin, Gaza. Secara pandangan manusiawinya itu adalah sesuatu jenayah dunia, jenayah manusia yang amat dahsyat, yang mana mereka diuji, diberikan tekanan, diberikan macam-macam bentuk penyiksaan yang tidak masuk di akal. Dan itu jugalah lebih kurang berlaku sepanjang 450 tahun untuk nenek moyang kita yang lampau. Portugis datang ke tanah Melayu ni 1511. Kita merdeka 1957. Berapa tahun tuan-tuan? Pagi-pagi kena kira pula, 450 tahun. Jadi maknanya jangan kita expect 450 tahun tu hidup tenang macam sekarang ni. Boleh umpama macam Gaza jugalah, kena bom, kena tembak, kena sembelih, kena tetak. Mesti ada pemberontakan sikit, gaduh kat kampung ni sikit, gaduh kat sana sikit, gaduh dekat pekan sikit, gaduh dekat sawah sikit. Ya, kena tetak, kena parang, kena tembak tu, itu sebahagian daripada makanan yang dijajah. 450 tahun untuk nenek moyang kita dijajah, kita alhamdulillah masih Islam hari ni. Maknanya kemerdekaan yang dicapai itu dibayar dengan harga macam di Gaza tu lah. Kalau kita tengok itu yang berlaku dahsyat tu, macam tu lah gamaknya untuk nenek moyang kita mempertahankan kemerdekaan. Jadi maknanya ada orang yang Allah Ta'ala tawarkan syurga dengan kesusahan macam tu. Dan apabila ada orang yang membeli syurga dengan sikit pun susah, jangan pula kita mendambakan syurga setanding mereka di samping ibadah yang sambil-sambil saja. Tidak. Yang makna kata mahalnya syurga itu perlu dibayar
Kalau mereka dibayar dengan susah, kita membayarnya dengan ibadah. So kita tak susah macam mereka. Jadi ada dua je lah platform nak beli syurga ni. Mujahadah susah ataupun mujahadah pada ibadah. Tingkatkan ibadah itu adalah harga yang perlu dibayar untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Setiap manusia mendambakan kebahagiaan. Ya, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Iman dan Kehidupan, kebahagiaan itu merupakan impian manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian sebagai menterjemahkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki syurgalah. Dunia ni bukan tempat untuk meraih kenikmatan dan keseronokan. Dunia ni tempat meninggal. Akhirat tu tempat tinggal. Tu kena faham tu. Dunia ni tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Jadi dekat dunia ni tempat yang sukar untuk kita mengecapi kebahagiaan yang hakiki, melainkan kebahagiaan itu mesti diterjemahkan dengan lagi dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kebahagiaan itu merupakan syurga impian yang dirindukan oleh setiap manusia, sejak dari ahli fikir yang berada di puncak pemikiran dan renungannya sampailah kepada rakyat biasa yang hidup dalam serba kekurangan dan kesederhanaan. Sejak dari raja-raja yang bersemayam di singgasana dan mahligai, sampailah kaum miskin yang melarat, yang berdiam di tempat kecil, semuanya inginkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu milik semua orang. Semua orang nak bahagia hidup di dunia. Tapi bahagia yang hakikatnya adalah apabila dia kenal siapa pencipta. Kebahagiaan yang sebenar adalah apabila dia dapat menjalinkan hubungan dengan empunya kebahagiaan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebahagiaan itu datang dari hati. Nak hati tenang, dia mesti jaga hubungan dengan empunya ketenangan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lagi kita dekat dengan Allah Taala, lagi dahsyat ujian dia. Susah pula nak cari pahala, cari bahagia. Ya. Lagi dekat kita kepada Allah, kita nak bahagia. Bahagia yang sebenar adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi lagi kita dekat pada Allah Ta'ala, lagi Allah datangkan ujian. Dia jadi macam tak kena. Jadi tak jumpalah bahagia tu. Bahagia itu adalah yang apa di dalam hati, ya. Yang di luar itu subjektif. Ada orang bahagia duduk bawah pokok, ada orang bahagia duduk dalam mahligai. Maka timbullah pertanyaan, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di manakah terletaknya kebahagiaan? Persoalan ini sejak zaman berzaman sampai sekarang tetap menjadi teka-teki yang masih belum terjawab. Atau ada jawapan yang berbeza jauh antara satu dengan yang lain. Banyak orang mencari kebahagiaan tetapi dicarinya bukan di tempat yang betul. Akibatnya bagai mencari mutiara di gurun pasir lalu pulang tangan yang hampa. Ya betul tuan-tuan. Manusia suka sesuatu yang tidak ada di tangannya. Bila dia di rumah, dia rindukan berjalan-jalan. Bila dia berjalan-jalan, dia rindukan rumah. Bila nak balik? Bila dia seorang-seorang, dia rindukan orang ramai datang ke rumah dia. Bila orang dah ramai, dia kata bila korang nak balik? Nak seorang-seorang pula. Bila dia naik gunung, dia rindukan pantai. Bila dia di pantai, dia rindukan gunung. Manusia selalunya akan mencari apa yang tiada di tangannya. Sedangkan dia ada tu, dia tak nampak kebahagiaan. Dia bahagia di tangan orang. Dia tengok jiran sebelah, ya Allah, emas dapat, bunga dapat, rumah besar. Jadi bini tu tanya dari dekat, cik abang, abang tengok orang sebelah tu, bunga ada, emas banyak. Dia pun memendam perasaan, pergi beranikan diri, tanya orang sebelah, bagus suami kamu ya dik, bagi emas, bagi bunga. Akak tak ada emas, tak ada bunga, biasalah bawang Rangers macam tu lah.
Dia kata, akak, walaupun saya ni dapat emas, dapat bunga, tapi suami saya jauh di Sudan. Balik Malaysia setahun sekali je. Itu pun bulan 12. Itu pun tak tahulah kalau dia hidup lagi. Ya, walaupun dapat emas, tapi suami yang bagi, tapi tak tahulah dia ada kat mana dah sekarang. Maksudnya dia dapatlah apa yang orang lain nak, tapi dia tak dapat apa yang dia nak, iaitu dia nakkan suami berdampingan dekat. Saya tengok akak suami dekat dengan akak hari-hari, nampak Abang Man tu. Dah lah handsome kak. Oh hai. Di saat kita mendambakan emas dan bunga di tangan orang, ada orang perhati suami kita. Handsome. Jangan macam-macam dik. Tu suami akak. Yelah, tak adalah macam-macam, tapi itulah hidup saya ni. Suami jauh, akak suami dekat. Jadi akak kena bagi macam tu lah. Hidup ni ada give and take dia. Ada Allah bagi sikit, Allah ambil sikit. Dan apabila manusia mencari kebendaan sebagai asas kepada kebahagiaan, dia tak jumpa. Ya. Manusia kalau nak kerja, orang akan tengok dia punya IQ lah, intelligent quality-nya. Tapi bila nak naik pangkat, orang akan tengok cara dia bekerja, macam mana dia manage emosi dia pula, macam mana dia boleh laksanakan tugas. Tapi subhanallah, ironinya bila kita tengok manusia berada di kemuncak kenikmatan dunia, dia tak jumpa bahagia. Ramai orang yang bunuh diri di barat sebagai contoh. Mereka telah berada di kemuncak kenikmatan dunia. Orang tak kerja pun dapat duit, orang nak kahwin pun dapat duit tambahan, beranak pun dapat duit. Budak tu dapat sponsor sampai dah umurnya 18 tahun, dapat duit poket. Patutnya bahagia dah orang-orang duduk di negara barat tu. Tapi kadar kematian bunuh diri tinggi sebab stres dan depres. Bila terlalu banyak nikmat, maka mereka menganggap hidup ni dia tak boleh appreciate susah yang sedikit. Dia panggil tough time create tough people. Tough people create easy time. Easy time create weak people. Weak people create tough time. So zaman-zaman dulu kan kita hidup susah. Jadi dia akan menghasilkan generasi yang kuat belaka. Oh kuat. Makan kayu dengan batu je. Yang lain tak kisah. Tolak kayu dengan batu je. Zaman-zaman Jepun dulu. Tapi bila generasi tu dah selesa, dia tak nak anak-anak dia macam dia. Dia nak bagi yang terbaik untuk anak-anak dia. Jadi anak-anak dia seronok lah. Mandi shower, mandi air panas, tak kena gigit nyamuk, tidur dalam aircon. Jadi bila anak-anak ni dibesarkan dengan macam tu, dia jadi yang macam mana? Dia jadi lemah lah. Balik kampung tak boleh, tak ada aircon, tak ada shower, tak nak tidur rumah opah. Kita tidur berlasah je kan, ramai-ramai tu tidur je. Kalau balik Perak tu, rumah opah tu kira tidur ramai lah. Tak siapa Pak Long ke mak kita ke main sahur je. Tidur ramai-ramai kat kampung kan. Kalau sakit perut, pergi jamban kat belakang tu, duduk sebelah katak tengok je. Jamban kat belakang rumah opah tahulah. Ya, kalau hujan lebat tu, ada memang katak mesti ada punya. Berkongsi tandas. Tapi bila dah kita memanjakan generasi yang berikutnya, maka mereka tak boleh. Nyamuk pun risau, ayat berlawan dengan nyamuk. Siapa ni nyamuk dia lawan dengan nyamuk. Kita biasa je, bagilah nyamuk tu makan sikit, lepas tu dia kenyang, dia larilah. Jadi bila situasi yang manja itu akan menyebabkan generasi menjadi lemah. Dan bila generasi lebih lemah, dia tak boleh menghargai sedikit ni susah. Itu yang berlaku di barat. Bila mana mereka tak boleh terima stres, akhirnya mereka tak nak kahwin. Sampaikan kerajaan terpaksa sediakan dana untuk bagi mereka yang nak kahwin. Sebab mereka tak nak kahwin. Sebab bagi mereka kahwin itu adalah memikul tanggungjawab. Dan memikul tanggungjawab adalah benda yang berat dan susah. Jadi tak nak pikul. Biar serah pada orang lain yang pikul. Sebab tu di barat, orang Asia yang banyak kahwin dan dah banyak anak. Orang-orang barat sendiri dia tak kahwin. Dia hidup sebagai partner je. Sebagai partner. This is my partner but not my wife.
tapi dah hidup sebagai partner lebih 12 tahun. Bila kita kata bila nak kahwin, oh tak ready lagi lah nak kahwin. Oh tak ready lagi. Tapi hidup dah macam suami isteri, dah anak 3 orang dah. Tapi anak dengan partner, bukan anak dengan isteri. Ini di barat lah, jadi risau. Tapi orang Asia beranak-ranak pula, ramai anak dia. Itu yang di barat banyak orang Asia yang pegang, jadi datuk bandar lah, jadi gubernur macam-macam. Sebab berlambakan orang Asia yang suka kahwin dan beranak banyak. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau memiliki dunia itu menjadi manusia itu bahagia, maka testimoninya sebaliknya. Testimoni yang berlaku di dunia barat sebaliknya, di mana mereka ada kekosongan yang menyebabkan mereka nak kembali kepada hidup beragama, dan akhirnya mereka tengok Islam, mereka suka dan seronok. Sebab hidup orang Islam ni walaupun secara lahiriahnya tidaklah kaya dan mewah, tapi hidupnya ada hala tuju, ada target, ada misi, ada vision. Orang beriman tuan-tuan hidupnya mesti ada visi dan misi. Visi itu adalah visualization, visual kepada akhirat. Kita mesti bervisikan hidup di syurga. Itu visi orang beriman. Kalau kita tidak mempunyai visi untuk berada di syurga, maka dia akan mengganggu misi. Misi itu bukan lah misi. Misi itu apa yang kita nak buat. Bukan ganggu misi lain, tak ganggu misi. Misi ni adalah apa yang kita nak, ataupun kata kerja untuk mencapai visi. Orang yang ada visi maka misinya selesai. Orang yang tak ada visi, jadi misinya jadi Messi, kelang kabut. Kita nak ke syurga, fine, kita decide, saya nak ke syurga Ustaz. Okey, syurga itu bertitik tolak daripada alam barzakh yang baik, alam mahsyar yang baik. Hidup di mahsyar baik, maka bertitik tolak daripada alam barzakh yang baik. Alam barzakh yang baik bertitik tolak dengan mati yang baik. Jadi maknanya kalau dapat husnul khatimah, kita simpulkan akan dapat syurga. Dia punya husnul khatimah, mati baik, akan menyebabkan syurgalah seseorang itu. Kita boleh ukur dah. Dan ahli syurga dia boleh nampak syurga ketika dia mati. Ahli syurga dia boleh nampak syurga di saat dia mati. Di saat dia nak mati tu, dia dah dambakan syurga, dan lubang kubur itu menjadi taman-taman syurga. Kita minta, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadul jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman syurga. Bagi orang beriman, ahli syurga, kubur itu adalah muqaddimah syurga dah. Tapi persoalannya, nak dapat husnul khatimah ini ada faktornya. Sebab husnul khatimah ini adalah anugerah Allah. Mati yang baik ini adalah anugerah Allah. Dan bila sebut anugerah, dia mesti ada effort, ada kerja yang kena buat sebelum dianugerahkan something. Nak mati baik, rupa-rupanya kena ada cara hidup yang baik. Faktor kepada mati baik adalah husnul hayah, cara hidup yang baik. Kalaulah kita boleh konkludkan mati di masjid ini sebagai mati baik. Jadi sehari ada 5 waktu, seminggu ada 7 hari, 5 kali 7, 35 waktu chances peluang mati di masjid sebagai mati baik. Jadi kita kena tanya diri orang tu, awak nak mati yang baik? Ya. Mati di masjid itu baik? Ya. Jadi saya nak tanya, berapa kali awak pergi masjid sehari? Saya pergi masjid seminggu sekali je, itu pun sembahyang Jumaat. Jadi probability kebarangkalian dia mati di masjid itu hanyalah 3%. 7 per 35 kali 100. 1 per 35 kali 100. 3%. Punya sikit kebarangkalian nak mati baik. Kalau kita pergi doktor kata dekat pakcik ni kena buat open heart surgery, tapi chances untuk berjaya tu hanya 3% je. Lagi 97% confirm gagal. Agak-agak nak operate tak? Takkan operate.
Gila doktor. Eloklah pakcik hidup macam ni tak payah open heart, kira jumpa kat syurga je lah ya. Pakcik ni pun dah 85 dah, elok lah. Nak operate pun high risk dah, biar je lah. Kalau doktor tu kata successful rate-nya hanyalah 3% je, kita secara akal manusiawi takkan boleh terima ratio tu, nisbah kejayaan tu. Tapi peliknya itulah chances nak mati baik di masjid, sebab dia pergi masjid hanya hari Jumaat je. Ya, waktu hari Jumaat tu je dia pergi, yang lain tak pergi. Lepas tu dia dambakan mati yang baik. Jadi nak mati yang baik bermula dengan aktiviti harian yang baik. Kuliah agama tak boleh tinggal. Ini semua peluang-peluang untuk tinggikan kebarangkalian untuk mati baik. Kebarangkalian mati baik itu anugerah Allah, tapi dia mesti diukur dengan aktiviti harian. Allah Maha Adil, Allah tak memungkiri janji. Ya, kalau kita buat sesuatu, kita terlibat dengan NGO ke, kita kerja untuk bantu orang miskin ke, lagi panjang lah. Kalau dah 3 hari duduk dekat pedalaman Sabah Sarawak untuk memudahkan cara orang kampung makan hidup, besarlah peluang dia. Sepanjang masa tu keluar untuk memudahkan urusan manusia. Kata Nabi SAW, orang yang keluar berjalan memudahkan urusan manusia lain lebih besar pahalanya daripada berintikaf 10 tahun, yang mana pahala berintikaf 1 hari Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada neraka sejauh 3 parit, yang 1 parit itu jarak timur dan barat. Besar. Kata Nabi SAW, barang siapa keluar untuk memudahkan urusan manusia, kita pergi kerja ni, kita pasal niat aku keluar kerja ni nak memudahkan urusan manusia, bukan urusan aku. Ya, aku nak dapat gaji, tapi orang lain tengah nak minta something, so aku mudahkan cara dia. Mudahkan. Kata Nabi SAW, kalau kita mudahkan seorang punya cerita, kita keluar tu nak memenuhkan hajat saudara kita, lebih baik pahalanya daripada iktikaf 10 tahun. Yang mana 1 hari punya pahala iktikaf Allah jauhkan dia daripada neraka 3 parit. 1 parit itu jauh timur dan barat. Besar kalau kita memudahkan urusan manusia. Jadi peluang untuk mati baik tu besarlah, tinggilah, besar. Baik. Subhanallah, nak mati baik tuan-tuan, kalau mati baik itu adalah anugerah, maka dia bermula dengan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik, apakah faktornya pula? Cara hidup yang baik, faktornya adalah hati yang nak baik. Hati. Kalau hati ini senang, hati ini nak taat tuan-tuan, maka ibadah menjadi mudah. Kalau hati ini tak nak, dia menjadi susah. Kalau orang nak kahwin tuan-tuan, pernah tengok tak budak nak kahwin? Dia punya kerja macam mana? Dia punya simpan duit macam mana? Dia punya berbelanja macam mana? Bang, saya tak boleh bang, saya nak kahwin bang, saya tak boleh bazir-bazir ni. Dia punya jadi pakar financial terus. Saya makan-makan saya kena kurang bang, saya nak kahwin. Saya pernah tengok kawan saya masa kerja dekat M Finance dulu, dia makan roti yang panjang tu, bahan tu 60 sen. Pagi makan tu, tengah hari makan tu, malam makan tu. 60 sen, RM1.8 je dia makan sehari. Wow. Boleh makan? Boleh nak hidup ni. Ni bukan nak hidup, ni nak kahwin gitu. Nak kahwin boleh pula. Ada seorang tu boleh berhenti rokok, nak kahwin je pasal. Boleh kau berhenti boleh bang, nak kahwin. Takut tak kahwin ke? Tapi lepas kahwin dia on balik rokok. Kita kata dah kenapa? Sebab saya punya impian nak kahwin je, dah tercapai dah. Jadi saya on balik dah rokok. Kalau nak berhenti rokok, kena impian kahwin balik lah. Lain pula dia punya kaedah dia. Jadi orang nak kahwin tu dia boleh when your why is big, your how is easy kan. Bila target itu mudah, besar, maka struggle tu jadi mudah. Itu yang berlaku di Gaza. Mereka nampak syurga dah. Lantak kamu lah nak tembak aku pun. Aku nampak syurga dah. Tok kau mana? Tok aku syahid. Ayah kau mana? Ayah aku syahid. Engkau? Aku nak syahid lah. Jadi macam mana cara syahid? Duduk di Gaza. Jadi mindset mereka adalah mindset syahid dah. Jadi susah tak?
Susah ke senang, kena buat lah. Sebab mindset mereka, minda mereka dah nampak untuk mencapai syurga mesti mati syahid. Dan tok ayah dan tok mereka mati tak ada kubur. Kita nampak kubur kan, nampak pusara tu, mereka tak ada pusara. Pergilah Gaza tu, mana tanah perkuburan? Adalah tanah perkuburan, tapi secara umumnya kalau dah mati dekat ramai-ramai macam tu, tanam pun kira lambat macam tu je, tanam tolak bulldoze. Allahu Akbar ya. Bagaimana mereka hidup dalam keadaan tak ada bumbung, tak ada katil, tak ada makanan, tak ada orang tersayang. Ada yang satu family mati tinggal ayah seorang termenung. Ingat ayah tu nak lari ke? Kalau mak tu tinggal seorang, suami tak ada, anak-anak semua dah mati, ingat dia nak lari ke? Dia akan stay. Jadi orang boleh buat sesuatu yang susah itu kerana hatinya nak. Orang yang boleh selalu nak buat taat itu kerana hatinya cekal, hatinya nak taat kepada Allah Ta'ala. Maka dengan mencetuskan mahu itu, maka mampu akan datang. Mencetuskan mahu itu lebih penting berbanding mencipta kemampuan. Mahu dulu baru mampu. Kalau kita ada kemampuan tapi tak mahu, tak sampai dia. Pagi ni contohnya, mana ada orang boleh, mana ada abang sado ya, abang sado tak ada, abang tidur insya-Allah, abang sado tak ada ya. Abang sado kat gym. Pagi tadi pukul 3 pagi kat besi lagi, 1 2 tu. Saya cari mana abang sado. Selalunya ada abang sado, tengok je aku ada oi. Ya. Wakil abang sado lah kita kata. Abang maraton ada tak sebenarnya abang maraton? Ini semua yang saya secara lifestyle-nya memang active, healthy lifestyle. Jogging, lari, running, swimming, cycling. Tapi di masjid selalunya majoritinya lah ya. Kalau kita ambil taburan 2080 itu tak jumpa lah cyclist ni. Ada mungkin, tapi dia mungkin cyclist baru nak up lah ya, BBNU, budak baru nak up, ataupun cyclist baru nak up CBNU, cyclist baru nak up. Hati yang kuat itu menyebabkan orang boleh buat baik. Faktor untuk menyebabkan hati itu selalu kuat, selalunya dia berdampingan dengan orang yang betul, orang yang baik. Hobi kawan tu hobi kita. Kita duduk dengan orang yang baik-baik, insya-Allah kita jadi baik tuan-tuan. Ya, kita duduk dengan circle yang baik. Tapi kena hati-hatilah, kadang-kadang kawan itu punya hobi jahat pun kita akan ambil hobi jahat tu. Itu tak nak. Jadi kita kena ada sikit ataupun paling kurang minimum set of knowledge yang kita kena ada sedikit garis panduan untuk tahu mana kawan baik, mana kawan tak baik. Ya, kalau kita duduk di sebuah perkampungan, kampung itu semua buang sampah di dalam sungai, kita tanya kenapa buang sampah dalam sungai, orang kampung kata orang bandar ni bukan nak collect sampah kat kampung, dia kira kat bandar je. Dia kata siapa nak buang sampah kena bawa sampah pergi ke Pekan. Macam kampung ayah saya duduk di Kota Lama Kiri, Kota Lama Kanan, lori sampah tak masuk. Jadi saya tanya ayah sampah nak buang kat mana? Buang dekat Kuala lah, kat Pekan, kat Tuan Musa. Jadi kalau orang kampung nampak macam tu, jadi dia buang kat sungai je lah. Sebab apa buang kat sungai? Senang, sebab sungai ni hari-hari pergi bandar, elok hantar ke sungai. Orang di bandar pula pening, kenapa sungai sumbat? Ni orang kampung lah buang sampah. Ya tak ya juga. Kalau orang kampung sungainya besar, jadi semua tolak ke Pekan. Jadi orang Pekan pening pasal lagi di bandar sungai kecil. Bila sungai kecil sumbatlah dia ya. Bila kita pindah ke bandar, baru kita tahu buang sampah di sungai itu salah. Tapi kita di kampung, kita kata buang sampah di sungai itu betul. Sebab kita berada di kampung. Dah semua orang buang sampah di kampung, buang di sungai. Dan sungai airnya deras, tak ada sampah di sungai. Oh betul, senang. Perubahan manusia daripada kampung ke bandar ini adalah knowledge lah, ilmu. Kita kena ada ilmu untuk menentukan benda yang baik itu baik, benda yang jahat itu jahat. Itu faktornya, faktor pilih kawan tadi ya. Dan dia tak sama. Kalau kita duduk dengan kawan tu lah, kalau kita duduk di barat dia panggil ayah dia John. Good morning John, morning. Walaupun bapa sendiri. Tapi kita tak boleh bawa benda tu balik ke Malaysia ya. Bapa kita Rahman, boleh panggil Rahman. Good morning Rahman.
Baik, kau ramankan aku ya. Kau balik Amerika ni lupa bapak dah nampaknya. Saya terbawa balik itu dia. Tak boleh. Ada nilai ilmu yang kita tak boleh apply dekat sini sebab kita duduk di sana. Itulah ilmu. Ya, hikmah dipanggil. Dia ada ainal yaqin, dia ada ilmal yaqin, dia ada haqqul yaqin. Dia ada ilmu yang kita dapat, ada ilmu yang kita apply, ada ilmu yang kita nampak hikmah. Ada level tiga level ilmu. Ilmal yaqin, ainal yaqin, haqqul yaqin. Ilmu, lepas tu dia buat sendiri ilmu tu, kemudian dia duduk dalam suasana tu, dia dapat hikmah. Contohnya macam kita duduk di pejabat, orang kata bang hujan. Oh tak apa lah, baru pukul 3 aku tak balik lagi ni. Jadi kita tahu kat luar hujan, tapi kita tak appreciate pun hujan tu. Entah elok pukul 5 kita nak turun, dah hujan. Itu haqqul yakin. Itu ainal yakin. Dia tengok, oh betul lah hujan, nak balik ni. Bila dia start apply dan benda tu masuk dalam hidup dia, baru dia tahu, oh hujan. Itu ainal yakin. Tadi ilmal yakin, bila dia buat kerja, hujan bang, okey, tapi dia tak appreciate sangat. Bila dia start apply, itu ainal yakin. Tapi yang lebih tinggi adalah dia sendiri yang duduk dalam hujan. Woi, hujan woi, aku duduk dalam hujan ni, sangkut bawah jambatan. Itu haqqul yakin. Orang yang ada ilmu, orang yang makin lama dia mendalami ilmu, dia akan sampai ke peringkat hikmah. Haqqul yakin ini hikmah lah. Dia nampak wisdom, dia nampak hikmah. Lagi banyak kita hidup, lagi banyak kita menempuh ujian, makin banyak kita dapat hikmah. Sebab tu orang lama-lama tu dia slow, tenang, fikir, sabar, dia dapat hikmah. Budak muda ni kira laju, marah cepat je. Relax dulu, tenang. Dalam pejabat dia kan kena ada orang lama, ada orang baru. Relax dulu, aku orang lama, aku tahu cara kerja dia. Dia ada balance tu. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dan akhirnya kebahagiaan itu datang adalah apabila manusia itu bermatlamatkan akhirat. Dan apabila matlamat itu adalah matlamat akhirat, apa sahaja yang berlaku dalam hidupnya, dia akan hadapi dengan tenang dan senyuman. Ya, dia akan nampak bahagia sebab dia tahu semuanya itu mendekatkan dia kepada syurga, walaupun dia sedang menghadapi kesusahan. Ya, orang yang boleh senyum menghadapi ujian, menghadapi tekanan, menghadapi kekecewaan, menghadapi kesengsaraan, kalau itu maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan syurga, maka itu adalah nikmat. Itu adalah kebahagiaan. 10% sahaja apa yang berlaku dalam hidup kita, tetapi lagi 90% adalah cara kita terima dan kita bertindak balas. Yes, kat luar hujan contohnya, kita baru nak jogging tapi dah hujan pula. Lepas tu kita pun makan kuih raya. Lepas makan kuih raya gemuk lah. Kita bertanya, kenapa gemuk ni? Hujan lah Ustaz. Sebabkan hujan saya tak ada jogging. Asal nak jogging je hujan. Asal hujan je tu saya makan kuih raya. Jadi dia salahkan hujan sebab dia gemuk. Tapi seorang lagi hujan juga. Hujan pula. Elok hujan, dia pun buka kasut jogging, dia lap kipas, sapu sampah, vacuum rumah. Asal hujan je vacuum rumah. Asal hujan je vacuum rumah. Dia kurus. Kita pun tanya, kenapa kurus? Hujan lah macam pasal. Elok nak jogging, hujan lah. Dia sebabkan hujan bukan sejam Ustaz. Kadang-kadang 2 jam. Jogging je 5 minit. Kedai mamak setengah jam. Oh. Jadi elok hujan lagi sebab memang tak jumpa kedai mamak. Menghadap penyapu je. Hujan tetap hujan. Hujan turun pada orang yang kurus dan hujan turun pada orang yang gemuk. Apa yang kita buat itulah menentukan result yang akan berlaku dalam hidup. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa disampaikan pada pagi ini sedikit sebanyak menginsafkan diri kita bahawasanya hidup ini adalah pentas untuk diuji, dan apa yang berlaku di bumi Gaza, mereka sangat memerlukan bantuan kita berupa doa dan kewangan. Ya, jangan kita anggap mereka tak perlu duit, jadi kita rasa Ustaz bagi duit pun mereka tak boleh buat apa-apa. Tak, mereka perlukan duit.
Sebab apa? Sebab nak ambil bahan mentah daripada terowong-terowong rahsia tu. Dekat sana ni dia ada tunnel terowong-terowong yang sejauh Kuala Lumpur Seremban. Nak berjalan dalam tunnel tu jauh. Orang luar lah, dia ada tunnel daripada Gaza ke tebing barat, ada tunnel. Nak masuk dalam tunnel tu, dia tunnel rahsia, tunnel orang persorangan. Dia bukan tunnel ramai. Orang ramai kan kena bom, dia sorang-sorang. Jadi nak travel itu perlukan dana, nak bayar orang, nak bawa bahan-bahan mentah. Kan dulu kan kita tengok ada orang jalan di padang pasir kan, masa baru-baru nak attack tu, orang jalan di padang pasir tu, semua orangnya ada tunnel sendiri lah masuk barang. Tapi nak bayar tu, masing-masing pun takut nak masuk, jadi risiko tinggi. Risiko tu boleh nampak kecil bila duit banyak. Bayarlah, okey bayar, okeylah aku ambil lah risiko ni. Jadi nak kurangkan, nak bagi juga boleh dapat bahan mentah tu perlukan duit. Jadi tuan-tuan, sedekahlah, ya. Selagi mana mampu sedekah, lambatkan duit pada diri mereka, pada bumi Gaza. Kita tak mampu nak pergi, kita boleh bagi duit, bagi support, bagi sokongan, ya, bagi mereka yang berada di sana. Mereka boleh mengusahakan untuk membangunkan tanah air mereka sendirilah, ya. Kita anggap mereka ni macam kita dululah. Zaman kita dijajah dulu, Turki datang, negara Arab datang tolong. Bendera Selangor dengan mereka, bendera Johor kan ada jata, ada bendera tu kan ada bulan bintang, belakang tu background merah. Itu adalah sebahagian daripada kesan Turki Uthmaniyah. Ketika kita dijajah, Turki Uthmaniyah datang tolong, dipatrikan bendera itu pada bendera Selangor dan Johor. Jadi kita pulangkan balik semangat itu kepada mereka, bagi duit pada bumi Gaza, agar mereka tahu mereka tidak kesorangan dalam menghadapi ujian tekanan macam ni. Wallahu a'lam. Aqulu ma tasma'un, aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, bantulah sahabat-sahabat kami di bumi Palestin, berikan kekuatan pada mereka, berikan kesembuhan pada mereka, terimalah para syuhada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, berikan kami kekuatan untuk terus memberikan bantuan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, tanpa kasih sayang dan perhatian daripada-Mu ya Allah, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Rabbana taqabbal minna du'aana wa a'malana wa hajatina innaka antas sami'un alim, wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.